Okay, so kalau nanti tak nampak apa yang cikgu cakap perlu interrupt cikgu. Okay, so cikgu nak fokus kepada paper 2. Okay, kita cuba tengok pattern soalan. Okay, so untuk yang paper nanti kebanyakan soalan lah pattern dia akan lebih kurang macam ni sahaja. Okay, so kalau namakan organel ini memang berdasarkan ingatan lah, kefahaman kita. Okay, ataupun mungkin gambar yang kamu nampak ni dalam buku teks rupa dia berbeza. Okay, rupa dia mungkin berbeza, tapi kita perlu dapat kenal pasti apa ciri istimewa lah. So, dari saya makan kebanyakan murid boleh kenal pasti apa X ini. Okay, cuma cikgu perasan ada murid yang tulis jalina endoplasma sahaja. Okay, jalina endoplasma ataupun endoplasmic reticulum ni ada dua jenis. Ada dua jenis. Tahu apa dua jenis tu? Kita ada jalina endoplasma, kalau dia berbintik-bintik, kita akan panggil dia jalina endoplasma yang kasar. Okay, kalau dia berbintik-bintik, okay, itu adalah rough. Bahasa Inggeris kita panggil rough endoplasmic reticulum. So, depan perlu tambah lah. Okay, ini adalah rough endoplasmic reticulum. Kalau kamu nampak dia bersambungan, macam ni, okay, so dia bersambungan, ini pun bersambungan kan? Okay. Dia bukan putus-putus, tak macam Y. Kalau Y ini dia satu lapis, dia tak bersambungan. So yang satu-satu lapis ini kita panggil ini sebagai Golgi apparatus. Jasad Golgi. Golgi apparatus ataupun jasad Golgi. Kalau yang bersambungan, yang continuous macam ni, lepas tu dia dekat dengan nukleus. Biasanya dia dekat dengan nukleus, maka benda ini adalah jalinan endoplasma. Sama ada jalinan endoplasma yang kasar ataupun jalinan endoplasma yang licin. So ada dua jenis. Kalau English, it will be either rough endoplasmic reticulum ataupun smooth endoplasmic reticulum. So smooth ER lah dengan ringkas. Yang ini adalah rough ER. So kamu nampak berbintik-bintik ni maksudnya dia sangat kasar. Yang bintik-bintik ini kita panggil dia sebagai ribosom kan? Benda ni kita nama sebagai ribosom. Cikgu tak pasti berapa lagi ingatan yang kamu ada. So I better talk to the basic lah. So yang bintik-bintik ni ribosom. So kalau dia ada di atas endoplasmic reticulum, maksudnya dia kasar. Dia nampak sangat kasar. Macam ada jerawat kan? So kita panggil ini sebagai rough ER. So ingat ER ada beza. Dia ada rough dengan smooth. Dia ada jalinan endoplasma yang kasar dengan yang licin. Lepas tu bila tulis Golgi apparatus, huruf G mesti huruf besar. So kalau ada kertas, sila buat catatan lah supaya kamu tak ulang balik kesilapan yang sama nanti. Ini memang antara soalan popular. So mungkin nanti dalam paper mungkin ada lagi lah. Cikgu pun tak berapa ingat dah apa soalan dalam situ. Tapi take note untuk benda begini. Okay, next cikgu nak highlight untuk ini. Kepada density of organelle X and Y, maksudnya tadi yang jalinan endoplasma kasar, yang rough ER, dengan Golgi apparatus, jasad Golgi. Tadi dua benda ini kita label X dan Y. Okay, so sekarang dia kata density, maksudnya kuantiti lah. Kuantiti untuk rough ER dengan Golgi apparatus di dalam sel pankreas, pancreatic cell. Ini ialah pankreas. So dia kata di dalam sini sel pankreas, dalam sel pankreas banyak rough ER dengan Golgi apparatus. Banyak rough ER dengan jasad Golgi. Dan dia suruh terangkan mengapa. So cara yang paling mudah ialah first kamu mesti link dengan fungsi. Sebab dekat bab ini tujuan utama ialah kita nak tahu struktur-struktur ni, contohnya apa ini mitokondria. Lepas tu kita nak link dengan fungsi menjana tenaga, generate energy. So untuk dua benda ni sekarang pun sama. Kalau kita nak explain mesti kaitkan dengan fungsi. Tipsnya dekat situ. So jangan cerita yang cikgu nampak masalah utama kamu orang yang jawab masa ujian diagnostik ialah jawapan kamu sangat umum.
So, contohnya, dia tanya kenapa X dengan Y banyak di dalam sel pankreas. Jadi, jawapan nanti ada murid tulis kerana RAF-ER dengan Golgi apparatus sangat penting. So, macam mana dia penting? Apa kepentingannya? Itu yang kita mahu. Itu baru akan memberi markah. Kalau kita cerita umum saja, nanti markah akan sangat rendah seluruh paper. Okay? So, for the whole paper, kamu perlu ingat poin kamu tu mesti spesifik. Okay? Kalau macam RAF-ER, Golgi apparatus, kamu kata dia penting, then ask further. Tanya diri sendiri lebih lanjut lagi. Apa kepentingan dua benda ni? Apakah kepentingan dua benda ni? So, cikgu nak dengar dari kamu. Apa kepentingan dua benda ni? RAF-ER dengan Golgi apparatus. Boleh korek buku? Tengok kamu jumpa tak dalam kamus kamu tu. Siapa ada jawapan? Jumpa bagi tahu saja, tak payah cikgu panggil. Belek dalam buku. Sekarang kita nak tengok adakah kamu dapat aplikasi poin dalam buku tu. Kita tak tanya lagi adakah anda boleh hafal. Itu kita tak tanya dulu. Yang penting sekarang faham. So, RAF-ER apa fungsi? Ada jumpa tak? Mengangkut protein. Ya, mengangkut Okay, so cikgu fokus kepada kata kerja tu. RAF-ER, Faiz kata angkut. Betul. So, keywordnya betul. Mengangkut protein. So, satu markah sudah datang. Dia tanya, kenapa dalam sel pankreas ini dia banyak organel X dengan Y? Kenapa dia banyak RAF-ER? Okay, sebab RAF-ER diperlukan untuk mengangkut protein. So, kita tak nak kata RAF-ER penting. Itu terlalu umum. Kita perlu spesifik kerana RAF-ER diperlukan untuk mengangkut protein. Satu markah masuk kocek dah. Okay, lepas tu lagi. Apa fungsi jasad Golgi? Apa fungsi jasad Golgi? Mengangkut protein karbohidrat tu. Mengangkut juga kah? Mengangkut juga kah? Macam ada berbeza kata kunci? Proses. Kita akan membungkus dan dalam buku dia kata membungkus dan mana? Memproses. Cikgu nak kamu ambil perhatian perkataan kedua. Lepas proses perkataan apa, Faik, dalam buku? mengubah saja. Itu yang penting. Itu yang penting. So, di sini cikgu main peranan lah. Sebab sebagai murid cikgu faham. Kamu baca perkataan memproses, mengubah suai, membungkus, mengangkut. Adakah semua tu mesti masuk? Baru saya akan dapat satu markah. Kalau masa ujian, adakah saya perlu tulis semua tu? Memproses, mengubah suai, apa lagi? Membungkus dan mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat. Mesti tulis sebiji sama macam tu kah? Tidak sebenarnya. So, dari pengalaman, cikgu boleh bagi tahu dalam skema jawapan, istilah yang paling penting untuk jasad Golgi ialah ubah suai. So, ini di sini kita perlu interaksi lah. Itu tujuan kita buat sesi macam ni. Supaya cikgu boleh highlightkan apa yang penting untuk kamu. Dan kamu tidak perlu baca A sampai Z sebenarnya. Kamu boleh sebut tentang memproses, boleh. Memproses boleh. Tapi kalau kita cuma sekadar macam tadi mula-mula Faiz jawab mengangkut, dia akan menyebabkan dia menjadi jalinan endoplasma kasar. So, that's why perkataan mengangkut belum memadai untuk menyatakan fungsi Golgi apparatus. Kamu bayangkan Golgi apparatus ini dia macam salon. Kita pergi sana berdandang, nak kerintingkan rambut kita. So, jasad Golgi ini tempat untuk kita ubah suai. So, mula-mula RAF-ER, kalau ini ialah sel kan, so nukleus di sini. RAF-ER, dia ada ribosom. Ribosom ini hasilkan protein. Lepas dia hasilkan protein, ini orang pertama tugasnya ribosom.
Orang pertama ialah ribosom. Ribosom hasilkan protein. Lepas dia hasilkan protein, tugas kedua ialah RAF-ER. Okay? RAF-ER ni dia akan angkut lah. So fungsi dia lepas hasilkan dia angkut protein. Lepas angkut protein, next step ialah dia pergi ke jasad Golgi. Jasad Golgi biasanya di sini. Dia jauh sikit dari RAF-ER. So dekat jasad Golgi ini fungsi utama ialah ubah suai. Supaya protein tadi yang lurus itu diubah suai menjadi bentuk macam gelong-gelong ke ataupun menjadi berpintar ke. So maka nanti dia akan menjadi struktur primer, struktur sekunder, tertier yang kamu belajar dekat cuba belak sikit. Bab 4. Supaya dia menjadi struktur primer, sekunder, tertier yang kamu belajar di bab 4 tu. So di muka surat 76. So dia akan menjadi bentuk yang berbeza-beza. Bentuk berbeza-beza kerana kerana Golgi apparatus mengubah suai. Lepas dia ubah suai, memang dia akan membungkus. Dia perlu packaging semula, baru dia angkut keluar lah. So ambil perhatian benda ni. So benda pertama tadi, kalau seorang suruh terangkan mengapa, dan kamu sudah boleh bagi tahu kerana benda ini penting, sila tanya lebih lanjut lagi. Apa kepentingannya? Itu baru akan memberi maka. So link dengan fungsi dia. So dari segi ini saya nampak Rasha walaupun dia self study tapi nampak ada keberkesanan lah masa dia self study itu. Dia boleh terangkan sel dalam pankreas ni ada dia kata ada RAF-ER dengan jasad Golgi kerana sel pankreas terlibat dalam penghasilan protein. Sebabkan satu tadi angkut protein, satu lagi ubah suai protein. So dua-duanya ada kaitan dengan protein. So disebabkan pankreas ini dia menghasilkan protein. That's why dia perlukan dua benda ini. Dan dia Rasha tak dapat makan penuh kerana dia belum terangkan. RAF-ER ni untuk angkut protein dan Golgi apparatus adalah untuk ubah suai protein yang dihasilkan. Kalau dia masukkan dua ni, maka dia akan dapat makan penuh lah. Okay. So next soalan ini pula. Explain the role. Kalau soalan tentang explain the role, apa maksud role? Role maksudnya fungsi ya. Ini soalan yang sangat direct actually. Apakah peranan? Maksudnya apalah fungsi? Apa fungsi X dan Y? So sekali lagi, X tadi dia angkut protein, Y ubah suai protein. Sudah dapat dua markah. So di sini ada 3 markah. Kenapa? Kerana dalam huraian dalam buku teks tu dia lebih dari 1 poin kan? Yang cikgu bagi sekarang isi penting dia. RAF-ER angkut transport. Lepas tu Golgi apparatus modify. Dengan itu kamu sudah boleh dapat 2 markah. So dalam ayat Rasha ni dia tak ada sentuh tentang transport protein, tak ada sebut tentang ubah suai. That's why memang tak ada markah lah. Soalan jenis ketiga, ini pun soalan popular. What will happen if pancreatic cell is damaged? Kalau kamu nampak perkataan sound negatif macam ni, apakah kesannya? Apakah sesuatu yang buruknya? Soalan macam ni memang sangat popular dalam kertas ujian. So apa yang kita perlu buat ialah kita perlu senaraikan teori dia dulu. Lepas tu kita reversekan dia. Contohnya, apa yang berlaku kalau sel pankreas rosak? Kalau sel pankreas rosak. So tadi kita tahu dalam sel pankreas ini ada banyak RAF-ER dengan Golgi apparatus untuk hasilkan protein, untuk ubah suai protein kan. So, sekarang secara teori kamu sudah ada. Teorinya ialah sel pankreas ni dia untuk angkut protein, dia untuk ubah suai protein. Tapi disebabkan soalan ini nada negatif. Apa akan berlaku kalau sekarang pankreas rosak? Jadi kamu terbalikkan teori ini. Protein tidak dapat diangkut. Protein tidak dapat diubah suai. Itu akan menjadi markah kamu. Boleh faham? Soalan negatif. Yang jenis yang negatif ni, kamu senaraikan dulu teori. Lepas tu, kamu reversekan. Tidak dapat angkut. Tidak dapat ubah suai. So,
Last, penghasilan protein terjejas secara keseluruhannya. So selalu murid akan tulis apa berlaku kalau pankreas rosak. Dia akan kata contohnya penghasilan protein terjejas. Ini pun sangat umum. Perlu spesifik sikit. Macam mana dia terjejas? Tadi kan fungsi angkut protein. So macam mana terjejas? Protein tidak dapat diangkut. Protein tidak dapat diubah suai. So sebenarnya 3 soalan ini dia main dengan keyword yang sama tentang angkut protein dengan ubah suai protein. Cuma kita gunakan keyword ini untuk skor. Rugi kalau kamu ada ilmu tu tapi teknik kamu salah maka hilang banyak. So di sini pula soalan ni kebanyakan orang tak dapat jawab. Saya rasa Rasha yang paling tinggi markah untuk soalan ni. Dia ada 2 markah. Keyword dia masih ada kaitan lah. Dia kata haiwan ini, apa haiwan ini? Kenakah? Ameba kah, Madam? Ya, ini ameba kan? So dia kata ameba sekarang ni, we take the ameba out from the pond and then we place it in distilled water. So, bayangkan kamu masukkan dia dalam air. Distilled water ini adalah air yang sangat-sangat pure. Jadi, bila nampak istilah distilled water, kamu perlu tahu ini adalah kawasan yang banyak air. Dalam bab 3, kita ada belajar istilah hypertonic, kita ada istilah isotonic, kita ada istilah hypotonic. So kalau tempat itu banyak air, sebab dia penuh dengan air suling kan? Air suling maksudnya kawasan itu mesti banyak air. So kalau banyak air, yang mana satu istilahnya? Hypertonic, isotonic ataupun hypo? Hypo je. Okey, ada ilmu tu, bukan kosong dalam otak. So disebabkan kawasan ameba masuk dalam air suling. So air suling adalah tempat yang banyak air. So kita kata ameba sekarang dia di tempat yang hypotonic. So istilah macam ini perlu muncul. Baru ada 1 markah, 2 markah masuk kocek. So kita mesti link dengan sesuatu yang ada kaitan lah, bab yang ada kaitan. So kalau kamu nampak tentang ameba masuk air ni, maksudnya air ni sekarang hypotonic. Kalau air hypo, maksudnya banyak air. Dalam kata lain, ameba lebih sikit air lah. Kalau sikit air kita panggil high apa? High? Banyak air hypo. Kalau sikit air, the other way round. Hyper, kita panggil itu sebagai hypertonic. Alright? So, kita boleh explain beginilah. Bila ameba dimasukkan dalam air suling, maka ameba adalah bersifat hypertonic berbanding air di luar sini. Sebab ameba dalam situ dia lebih pekat. PE, pekat. Dia lebih pekat, maksudnya dia kurang air. Berbanding yang di luar. So, disebabkan dia kurang air, what is the next step? Air akan bergerak dari mana ke mana? Dia akan masuk ke dia akan keluar? Masuk. Pandai Faik. Sebab luar ni kan banyak air, so logiknya dia mesti akan masuk. So air akan bergerak masuk. Air akan masuk. Ini markah kedua. Air akan masuk ke dalam ameba, lepas tu dia akan isi dalam vakuum tu. Dia akan isi dalam vakuum mengecut. Soalannya dia kata, nanti bila kita letak ameba dalam air suling, masa untuk vakuum mengecut adalah semakin kurang. Maksudnya mungkin setiap 1 saat dia mengecut dengan laju. Masa untuk vakuum mengecut semakin berkurang, maksudnya dia semakin laju dia mengecut. Kenapa dia perlu laju mengecut? Kerana air masuk dengan banyak penuhi dengan vakuum. Jadi vakuum ni cepat penuh. Bila vakuum cepat penuh, dia memang perlu mengecut untuk keluarkan air itulah. Kalau tidak nanti vakuum akan pecah kan. So logiknya di situ. So kata kuncinya masih ada kaitan dengan bab 3 tu. So disebabkan ameba ni hypertonic, air akan masuk ameba dan mengisi vakuum dengan cepat. Jadi
penerangan ketiga. Itu sebabnya vakum mengecut perlu mengecut dengan lebih cepat. Kita tukar ayat ini. Masanya sikit, dia mengecut dengan masa yang semakin berkurang. Maksudnya dia akan mengecut dengan semakin laju untuk menyingkirkan air yang berlebihan supaya dia tak pecah. So itu logik dia lah. So kalau tengok jawapan Rasha, sambil dia goreng-goreng itu dia ada terkena kata kunci. Dia kata in the pond, the vacuole of organism Y can absorb plenty of water. Maksudnya banyak air masuk. Cuma istilah absorb ini tak sesuai. Absorb maksudnya ameba dia pergi sedut. Dia sedut masuk. Tapi sebenarnya bukan ameba pergi absorb. Bukan ameba pergi sedut kan. Air tu masuk kerana luar tu air lebih banyak. That's why automatic dia masuk. Bukan kerana absorb. Bukannya kita pergi sedut dia. Bukan sebab itu. So penggunaan istilah kurang tepat di sini. So cikgu letak idea. Idea maksudnya ada idea. Cuma penggunaan istilah tak kurang tepat. So biasanya untuk jawapan yang ada idea, cuma istilah kurang tepat, dia akan bergantung kepada budi bicara pemeriksa. Pemeriksa boleh bagi ataupun tak nak bagi. Sebab cikgu pun nak bantu, jadi saya linearkan jugalah. Nampak dah ada idea di situ, saya cuba bagi. Saya cuba bagi markah. So kalau SPM pun macam ni. Kalau kita tulis jawapan ada di situ tapi kurang tepat, dia akan bergantung kepada budi bicara pemeriksa. Dia nak terima ke tak nak. So, Rasha dia ada bagi tahu the water will be released due to osmo regulation. So, osmo regulation maksudnya air, regulate maksudnya kawal. Melalui satu proses. Proses tadi itu yang ameba dia air masuk dalam vakuum lepas tu mengecut untuk singkirkan air tu, proses itu kita panggil sebagai proses pengosmo kawal atoran. So English osmo regulation. So memang ada keyword ini. Cuma keyword Rasha ada, cuma cara dia bina ayat tu macam ada pusing-pusing sikit. Tapi keyword ada, idea ada. So tidak ayatnya maknanya tak lari, kita bagi markah dah. So that's why dia boleh dapat markah ni lah. So soalan ni harap kamu boleh faham lah. Dia tentang, so kamu akan perasan setiap soalan tu dia ada keyword dia. Kamu perlu link dengan keyword yang betul. Jangan cerita secara umum. Kalau cerita umum, memang tak jadi. Semua jawapan akan tak dapat markah. Rugilah. Apa yang dimaksudkan dengan ayat yang terlalu umum? Contohnya tadi soalan yang kedua ni. Kenapa pankreas banyak organel X dan Y? So ada seorang murid dia kata, organel X dan Y adalah banyak kerana pankreas memerlukan organel ini. So dia kata pankreas memerlukan organel ini. So maksudnya kita tahu memang dua benda ni X dan Y ini sangat penting, kita perlukan. Tapi why not kita pergi detail lagi. Kenapa perlukan? Apa fungsinya? Kita nak keluarkan keyword dari situ. So think further, jangan dekat permukaan atas saja. Kita perlu menyelam sikit. Menyelam ke dalam situ. And then contohnya ini explain the role. Apa fungsi X dan Y? So murid ini dia tulis X dan Y adalah untuk menghantar maklumat. X dan Y untuk menghantar maklumat. Sedangkan tadi X adalah angkut protein. Y ubah suai protein. So protein pun tak keluar, dia menjadi istilah maklumat. So itu memang terlalu umum lah. So itu yang cikgu masukkan dengan terlalu umum. Lagi B ni apa yang berlaku kalau sel pankreas rosak? So jawapan, orang itu akan sistem penghadaman akan rosak. Sistem penghadaman betul lah sebab pankreas itu memang sebahagian daripada sistem pencernaan. Dia ada kaitan dengan pencernaan ini, perut dengan usus kecil. Dia ada kaitan dengan usus kecil. Tapi perlu spesifik. Macam mana sistem pencernaan itu rosak? Aspek apa yang rosak? So, untuk tahu aspek apa yang rosak, sebenarnya kita perlu tahu apa fungsi pankreas. Kalau kamu pergi tengok bahagian pankreas, kamu akan nampak fungsi pankreas ni dia adalah untuk menghasilkan enzim. Enzim pencernaan. Jadi, jawapan kita perlu spesifik sikit.
Apa berlaku kalau sel pankreas rosak? Enzim pencernaan, fungsi dia menghasilkan enzim pencernaan. So sekarang negatifkan dia, reversekan dia. Enzim pencernaan tidak dapat dihasilkan. Cannot be produced. Jadi apa yang tak dapat dicerna? Kalau enzim pencernaan tidak dapat dihasilkan, jadi makanan apa yang tidak dapat dicerna? Protein ke, karbohidrat ke, ataupun pencernaan lemak ke yang akan terjejas? Mana satu? So kita perlu tahu enzim ini untuk menghadang apa. So pankreas sebenarnya dia menghasilkan enzim untuk tiga kelas makanan utama. Untuk karbohidrat ada, untuk protein pun ada, untuk lipid pun ada. So pankreas dia menghasilkan enzim untuk tiga kelas makanan. Dia hasilkan lipase untuk menghadang lipid. Dia menghasilkan erepsin untuk menghasilkan protein, menghadang protein. Lepas tu dia menghasilkan pancreatic amylase. Amylase juga untuk menghasilkan untuk menghadam karbohidrat. Jadi kesan kalau pankreas rosak, tiga enzim itu tidak dapat dihasilkan. Jadi pencernaan tiga kelas makanan ini akan terjejas. So you have to back to the theory, then you apply apa yang kamu belajar tu. Gunakan sesuai dengan keadaan soalan. Soalan nada negatif, kamu reversekan dia, negatifkan dia. Jangan cerita di permukaan. Kalau cerita di permukaan, memang susah mau tapa maka. So itu yang cikgu nak tekankanlah supaya boleh tambah baik teknik kamu menjawab. Okey, ini ada beberapa orang, saya perasa mereka tak dapat bezakan jenis pembahagian sel dengan satu lagi ialah peringkat pembahagian sel. Jenis dengan peringkat pembahagian sel adalah berbeza. Jenis pembahagian sel ada dua jenis sahaja. Kalau soalan tanya tentang jenis pembahagian sel, jawapannya mesti sama ada mitosis ataupun meiosis. Dua ini sahaja, tak ada lagi yang lain. Tapi ada murid pergi tulis sini profasa 1, metafasa 1. Cikgu bersyukur juga sebenarnya jawapan masih dari bab ini. Tidak dia pergi tulis benda lain yang akan buat kejutan besar. Tapi kita harap boleh tambah baiklah. Kalau kamu nampak lagi jenis pembahagian sel, make sure dua sahaja jawapan, tak ada benda lain. Lepas tu dalam pembahagian sel ni, contohnya meiosis dengan mitosis, dia ada peringkat dia. Dalam itu ada peringkat, iaitu PMAT. Ada profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Ini ialah peringkat, the stage. Ini ialah peringkat, stage. So kalau soalan minta peringkat atau stage, baru kamu bagi jawapan ini. Kalau soalan minta jenis pembahagian sel, the type of cell division, then our answer should be either meiosis ataupun mitosis. Dua sahaja. Okay, I hope this is clear. Boleh? So, rugi kalau hilang maka kerana belum faham apa yang soalan nak. So, perlu jelas dengan dua benda ni lah. This one labeling. Labeling ni dia salah kerana memang tak faham label lah. Tapi boleh nampak dia faham ini ialah kromosom homolog. Sebab berpasangan. Ini sebenarnya tunjuk pada tempat bulat-bulat dekat tengah ni namanya centromere. Saya rasa Amiru ada betul soalan ni. Centromere. So that's why kita pegang buku pun tak semestinya akan betul kan. That's why yang penting ialah cikgu, kalau kamu pegang buku, cikgu pun tak kisah sebenarnya. Saya cuma nak kamu tahu dulu cara untuk handle maklumat. Maklumat sekarang ada di tangan. Kamu kan dekat rumah memang pegang buku. Kalau suruh tak pegang buku, godaan sungguh-sungguh besar kan. That's why cikgu pun tak bagi tahu kata tak boleh tengok buku. Saya tak fikir macam itulah. Saya fikir kalau rujuk buku to be fair, kalau saya kata jangan rujuk buku, nanti ada yang tengok juga buku. Nanti ada yang sebab tak nak berdosa, nak jadi orang jujur, tak berani pula rujuk. So tapi in the end masih tak adil. Sebab ada orang yang tak fikir banyak dia rujuk juga walaupun orang pesan jangan rujuk kan. So to be easy, cikgu tak kata tak boleh tengok buku. You want to refer book, refer, tak ada masalah. Yang penting ialah maklumat dalam buku tu kamu boleh gunakan dengan cara yang betul di tempat yang betul. Itu pun satu kemahiran yang sangat penting sebenarnya. Lepas tu yang bab menghafal tu, saya sangat-sangat percaya sebab kamu sekarang ujian dekat rumah, tak mungkin semalam kamu pegang buku pergi hafal kan. It is quite impossible.
I can understand that. Kalau melainkan dekat sekolah, kamu memang tahu saya esok tak boleh buka buku. Tak dapat nak buka buku. Then of course, kita akan cuba hafal lah kan. Sekarang sebab buku memang di tepi, godaan besar. So, kalau nak suruh hafal buku hari ini untuk Selasa ujian bio, saya rasa memang tak ada orang buat benda macam ni lah. So, boleh rujuk, tak ada masalah. Yang penting kamu gunakan apa yang kamu belajar dengan teknik yang betul. Itu yang saya lagi nak drill kamu orang. Sebelum menghafal tu. Menghafal tu tak ada apa-apa kemahiran sangat. Yang penting ialah teknik menjawab. Kalau kita hafal satu buku, tak ada teknik pun tak dapat nak skor. So, inilah teknik dia. Nampak jenis pembahagian sel? Mesti 2 jawapan ini saja. Nampak peringkat pembahagian sel? Baru jawapan dia profes, metafes. Macam ni. Right? Okay, ini pula. Explain chromosomal behavior. Terangkan kelakuan kromosom. Kalau dia suruh terangkan, so cuba tengok jawapan Rasha, sangat cantik jawapan dia sebenarnya. So, saya percaya dia ada rujuk buku lah. Tapi tak ada masalah. Yang penting dia boleh gunakan point dengan betul. So, Rasha dia kata, kromosom semasa di peringkat S kan, kromosom akan condense, dia akan menjadi padat lah. Lepas tu di duplicate, dia akan pindah silang berlaku. Pindah silang akan berlaku. Jadi sangat bagus, dia jumpa keyword itulah. Dia jumpa keyword di tempat yang betul. Tapi kenapa tak dapat 2 markah? Sedangkan dia bagi banyak poin tentang kelakuan kromosom. Dia kata kromosom ni menjadi padat. Kromosom ada pindah silang. Sepatutnya sini ada 1 markah bah. Kromosom duplicate. Ini pun ada markah bukan? Tapi kenapa tidak dapat markah? Sebabnya soalan sekarang bukan nyatakan. Kalau seorang suruh nyatakan, lepas tu ada 2 markah. Kalau soalan tentang nyatakan kelakuan kromosom ada 2 markah, maksudnya saya perlu nyatakan kelakuan kromosom yang pertama, saya nyatakan kelakuan kromosom yang kedua. So, saya dapat 2 markah. Tapi kalau soalan tentang terangkan, berbeza. Kalau dia terangkan kelakuan kromosom, lepas tu dia bagi 2 markah, maksudnya kamu perlu tulis 1 ayat tentang kelakuan kromosom, lepas tu kamu perlu terangkan kelakuan itu. Perlu explain tentang kelakuan itu. So, apa maksudnya? Contohnya sekarang, Rasha dia dapat 1 markah. Dia kata semasa fasa S ini, crossing over occur, pindah silang berlaku. Pindah silang berlaku 1 markah. Pindah silang 1 markah ni adalah ini, kelakuan kromosom. Kromosom itu sedang pindah silang, so kaki dia bersentuhan. Dia pindah maklumat lah. So, ini ialah pindah silang berlaku. So, memang 1 markah. So, markah hilang bila tidak ada teknik menjawab. Pergi explain. Kita perlu terang apa itu pindah silang. So, semasa fasa S, pindah silang berlaku. Full stop. 1 markah. Next sentence. Explain. Apa itu pindah silang? Semasa pindah silang, ini sebenarnya. DNA. Segmen DNA. Bertukar. Antara kromosom homolog. Pindah silang maksudnya kawasan dia bersentuhan ini, dia tukar maklumat. Nanti kromosom yang putih ini, satu hujung dia akan jadi hitam. Kerana maklumat dari kromosom hitam ni pindah pergi dia. So, dia akan tukar maklumat. Lepas tu kromosom yang hitam ini pula, hujung dia akan putih. Sebab mereka sudah pindah maklumat. So, segmen DNA bertukar antara 2 kromosom yang homolog ini. Kromosom homolog maksudnya kromosom yang sama size. Yang sama size ini. Jadi nanti akan terhasillah kombinasi gene yang baru. This will produce new combination of gene. Ini pun penerangan dia. So, disebabkan tak ada huraian tentang apa itu pindah silang. Dan lepas pindah silang akan menghasilkan kombinasi gene yang baru. Tak ada benda tu, maka tidak dapat markah huraian. Walaupun kita ada isi dari buku, tapi kita tak tahu ambil berapa banyak yang perlu diambil. Jadi kita tak dapat markah penuh juga. So, teknik itu yang digunakan nak kamu belajar. Sangat penting sebenarnya. Dan apa kepentingan kelakuan seperti di atas ini? What is the importance of chromosomal behavior in 2C1?
So, kromosomal behavior sekarang ialah pindah silang. So, apa kepentingan pindah silang? Kenapa nak tukar-tukar maklumat? Supaya boleh menghasilkan variasi. Supaya setiap kita nanti rupa kita berbeza-beza. Taklah semua orang muka sebiji sama. Itu rasional dia lah. So, jawapan untuk soalan ini ialah menghasilkan variasi, kepelbagaian dalam anak. Sebab ini pindah silang semua ni nanti hujungnya ialah menghasilkan sperma dan ovum. Sperma ovum ni memang untuk melahirkan anak kan. So kita nak ada kepelbagaian dalam anak, rupa berbeza-beza. Okay, so ini yang melukis ni cikgu tak ada komen sangat lah. So teruskan dulu, nanti kita akan latih lagi yang mana yang perlu lah. So dari ujian diagnostik cikgu nampak lah lega sikit. Nampak Rasha walaupun dia tak pernah respons, tapi cikgu nampak dia ada belajar. Dia ada belajar. Kalau tak, dia tidak akan dapat handle soalan ini. Kebanyakan murid biasa tak boleh handle soalan ini. Ya, okay. So yang pentingnya kamu ada belajar, itu penting. Sebab nanti untuk diri sendiri. So that's why I choose to believe you all. Cikgu pilih untuk percayakan murid dalam PDPR ni. If you tell me your line is not good, apa gunanya saya syaki-syaki banyak-banyak tu? So melainkan memang kenyataan beritahu saya orang ini sebenarnya line okey. Mungkin dari bapa ke dari guru ke rakan guru lain. Kalau tidak dari Rasha kata line tak okey, saya percayakan dia. Tapi saya fahamlah dia ada masalah keluarga dan saya percaya Rasha boleh handle masalah keluarga ini. Sebab dia seorang yang sangat positif. It's a very nice girl. So cikgu percaya kita semua boleh harungi yang benda PDPR ni. Faid pun semakin bangkit semangat dah Faid. Memang boleh jadi calon yang cemerlang. So go for it supaya kamu boleh pergi matrix, masuk university, habis form 5. Tak payah drag pergi form 6. Yang ni terangkan pembentukan zigot. Macam mana zigot boleh terbentuk? Tengok dari gambar. Zigot ni terbentuk bila sperma dan ovum bercantum. So nampak ayat ni, sperm penetrates the ovum. Satu markah. So bila sperm penetrates the ovum, bila sperma ovum bercantum, apa nama proses itu? Itu akan menjadi markah kedua. Apa nama proses itu? Saya rasa kamu orang mesti tahu nih. Sperma ovum bercantum. Apa nama prosesnya? Sperma dengan ovum kalau bercantum. Kita masih ada 10 minit. Persenyawaan. Ya, syabas. Baik. Ya, so persenyawaan. Maka kedua sudah masuk kocek. So cikgu nampak kamu boleh handle lah sebenarnya. Benda ni dia tak lagi susah untuk kamu. You can still handle. Cuma kita nak guna skill sikit. Bawa skill masuk. Tengok keyword ini bukan saya yang bagi tahu kamu. Kamu ada keyword. Cuma mungkin tak ingat nak pakai. Tak terfikir untuk masukkan dalam ayat ini. So cikgu nak bawa ajak kamu lah. Think further. Fikir mendalam sikit. Memandangkan kita sudah kata sperma ovum bercantum. So apa nama proses itu? Itu mesti ada satu markah. Mesti ada satu markah di situ. So, fikir mendalam sikit. Itu bezanya aliran sains dengan sastra. Kalau soalan aliran sastra, biasa terapun dekat permukaan saja. Satu perkataan settle. So, ini dia perlu macam dua markah, two stage. Kamu fikirkan ini dulu, then further sikit. Ataupun macam mana zigot terbentuk? Zigot terbentuk melalui proses persenyawaan. Fertilization. Dan markah kedua, explain apa itu persenyawaan. Persenyawaan ialah sperma ovum bercantum. Settle dapat markah kedua. So that's why orang kata aliran sains ni dia satu fasa pemikiran. Walaupun mungkin ada di kalangan kamu rasa, saya memang tak suka aliran sains. Tapi percaya, percaya Mr. Wong pun ada bagi tahu yang sama dengan ibu bapa juga. Bila ada ibu bapa jumpa Mr. Wong hari itu masa kami berbual, Mr. Wong ada pendapat yang sama dengan cikgu. Biasanya murid yang melalui fasa aliran sains ini, the way you think will be different. Cara pemikiran kamu akan berbeza. Even though nanti mungkin let's say lah kamu dekat form 6 nanti nanti kamu pergi aliran sastra balik. Tapi sebenarnya itu tak apa. Sebab fasa ini dia akan bawa kita menjadi orang yang lebih detail dalam pemikiran. Cara pemikiran kita akan berbeza. Dan lain kali cara kamu menguruskan kerja pun akan
jadi berbeza. Because you are not living on the surface only. Bila kamu dalam aliran sains, you learn how to pemikiran kita dibimbing ikut tahap atau saya dia layer by layer. Okay, dia ikut layer by layer. So ada dia punya kronologi. So dia membantu kita untuk dari segi perancangan semua ni. Bukan sekadar untuk belajar saja sebenarnya. Overall dia akan mempengaruhi masa akan datang. Cara kamu menguruskan benda, cara kamu bekerja, itu satu kemahiran yang kamu akan dapat dalam aliran inilah. Of course, cikgu pun harap kalau boleh habis ni terus masuk matrix, masuk university, nanti keluar memang orang aliran sains terus. Memang sangat diperlukan juga di luar. So jarang orang aliran sains yang saya nampak keluar tak ada kerja. Sebab memang kita kekurangan orang dalam bidang ini. Adik cikgu, bulan 9 hari itu habis university. Belum habis university pun orang sudah telefon nak cari dia bekerja. Dia orang dia dalam bidang speech therapy. Untuk membimbing orang yang ada masalah percakapan, orang yang stroke, mungkin kurang pandai bercakap kan. So mereka macam bagi fisioterapi lah. So cikgu nampak laku lah. Aliran sains ni bidang pekerjaan. Belum habis belajar pun sudah orang telefon nak booking lah. Okey, sikit lagi masa. Soalan justifikasi. Wajarkan. Ini perlu hati-hati. Wajarkan menu harian. Wajarkan dia berbeza dengan wajarkah. Kalau orang soalan tanya, wajarkah? Apa cara kamu jawab? Wajarkah? Wajarkah kita makan makanan berlemak banyak-banyak? Wajarkah? So, kita mesti akan kata wajar ataupun tidak wajar kan? Kita akan start dengan begini. Tapi kalau soalan wajarkan, dia bukan suruh kamu jawab wajar atau tidak wajar. Dia suruh kamu buat satu keputusan dulu. Wajarkan menu harian yang diamalkan oleh wanita itu. So, kamu perlu bagi tahu menu itu seimbang atau tidak. Seimbang tak? Atau tidak. So, perlu ada satu pendirian dulu. Perlu ada satu pendirian. If the question asks you to justify, so kamu mesti ada satu pendirian. Menu ini sekarang ni seimbang. Ataupun menu ini sekarang tidak seimbang. Menu seimbang ataupun tidak seimbang. Lepas tu soalan ni kebanyakan murid tak dapat skor kerana semua ayat terapung. Sangat umum. So, cuba tengok ini ialah contoh jawapan dari Rasha. Mula-mula dia pun terapung. Tengok ayat dia. Untuk breakfast, dia kata quantity of the food were good. So dia ada satu justifikasi. Dia kata menu dia bagus. Tapi yang lebih tepat ialah menu yang seimbang. It's balanced. The food taken are balanced. Then dia kata, but if we drink coffee daily, it might be a little problem. So ini satu masalah. What is the problem? Kenapa kita tak dapat nyatakan kan? Kita perlu keluarkan problem tu baru maka akan datang. So kalau sekadar we say there will be health problem, tak ada maka, terlalu umum. For lunch dia kata the rice, chicken soup and green salad were good for health, but fried chicken, carbonated drink will cause problem. Sekali lagi, cause problem masih sangat umum. So dekat depan ni panjang dia tulis tapi tak ada maka. Nasib baik dekat belakang ni, dia mula, dia bagi tahu. Dia kata, coffee contain caffeine. Lepas tu boleh menyebabkan insomnia. Insomnia maksudnya tidak dapat tidur malam. Cikgu percaya istilah macam ni keluar mesti ada rujuk buku lah. Tak mungkin dia terus boleh tahu istilah insomnia kan. That's why saya kata rujuk buku tak apa. Yang penting teknik kamu ada. Kalau teknik tak ada, rujuk buku pun maka tak akan seberapa tu. So coffee content dia bagi tahu. Coffee ni tak bagus kerana boleh menyebabkan masalah. Lagi contoh kedua. Excess oil in the fried chicken dia bagi contoh. Dalam menu tu apa yang tak seimbang. Dia kata fried chicken curry ni dengan curry excess oil, terlalu banyak minyak. So di sini bagus, ada pendirian. Kamu boleh analisis makanan ini terlalu banyak lemak, lepas tu kesan heart attack, stroke. Itu yang memberikan maka. So untuk soalan menu makanan,
Cikgu nak ingatkanlah nanti kalau jumpa soalan menu makanan, kita perlu handle dengan cara begini. First, kita analisis setiap contoh makanan. Contohnya Coca-Cola, apalagi nasi lemak, sayur, sup. Okay? So, apa yang kamu perlu buat ialah, first, kamu kaji satu persatu. Apa kelas makanan? Kelas makanan. Dan contoh. Okay? So, contohnya sekarang. Dalam menu ini sekarang, ada karbohidrat. Okay? So, kelas makanan ialah karbohidrat. Okay? Tapi antara 4 ini, yang mana yang ada karbohidrat? Coca-Cola, benda manis karbohidrat lah. Kalau kamu tengok balik bab 4, monosakarida, yang manis-manis tu semua karbohidrat. Okay? So, kita boleh bagi tahulah, Coca-Cola, nasi lemak adalah mempunyai kandungan karbohidrat ataupun gula yang berlebihan. Okay? So, dalam ayat ini kita ada contoh. Contohnya ialah Coca-Cola nasi lemak. Lepas tu, dia mempunyai karbohidrat berlebihan. Gula yang berlebihan. Okay? So, itu adalah kelas makanan. Okay? So, dua benaran. Kita nak ada contoh makanannya. Kita nak ada nyatakan kelas makanan itu. Lepas tu, kita nyatakan kepentingan kelas makanan itu. Dan kesan kalau berlebihan. Okay? So, contohnya tadi, Coca-Cola mengandungi gula yang berlebihan. So, gula lebih tak ada kepentingan kan, tapi dia ada kesan. Gula berlebihan menyebabkan diabetes. So, ini ada markah. So, bila kamu proses maklumat, Coca-Cola mempunyai banyak gula. Gula ada satu markah. Gula lebih, diabetes. Markah kedua, masuk ocek. Kalau jika bagi satu lagi contoh, nasi lemak. Nasi lemak kaya dengan apa? Nasi lemak berlebihan apa? Lemak je. Ya, so kamu boleh bagi tahu. Nasi lemak mempunyai kandungan lemak yang tinggi. So, nasi lemak ialah contoh, mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kandungan lemak tu ialah kelas makanan. Kandungan lemak yang tinggi. Jadi, bila terlampau tinggi, mesti kesan buruk. Apa kesan buruk kalau lemak banyak? Masalah kolesterol. Salur darah tersumbat, serangan jantung, heart attack, ataupun penyakit kardiovaskular. So, itu adalah kesan. So, dengan cara ini kita dapat markah. Contoh, kelas makanannya, kalau lebih, apa kesan. So, senang nak mau skor soalan untuk menu makanan sebenarnya. Tapi dengan syarat, kamu tak boleh buat dengan umum. Mesti kaji satu persatu. Lepas tu, cuba tengok sayur. Macam mana saya nak explain sayur? Sayur mengandungi apa? Sayur ada apa? Itu juga, vitamin juga. Vitamin. Ya, dia ada mineral. Dia ada pelawas. So, sayur ada vitamin, mineral dan pelawas. So, sayur ialah contoh. Vitamin, mineral, pelawas ialah kelas. Lepas tu, sayur ni kita nak cerita kepentingan ke kesan? Kesan buruk kah? Untuk sayur yang ada ialah kepentingan kan. Jadi kita boleh explain beginilah. Sayur mempunyai kandungan vitamin, mineral dan pelawas yang tinggi. Okay. Jadi ini boleh membantu untuk menjamin kesihatan. Vitamin itu untuk kesihatan. Mineral untuk pertumbuhan. Dan pelawas untuk mencegah sembelit. 3 markah sudah masuk kocek. So, kamu linkkan yang spesifik dengan fungsi dia tu. So, itu cara untuk menjawab soalan untuk kelas makanan lah. Okey, pukul 4 dah ni. Last lah, ini. Terangkan fungsi struktur M. Kalau dia, sebab soalan bukan terangkan fungsi M. Kalau terangkan fungsi M, M mulakan dengan label dulu. Ini sesuatu yang cikgu nak kamu tahu. Kalau dia bagi huruf, mesti label dulu. Ini satu markah. M ialah sel darah merah. Satu markah. Lepas tu, kamu perlu, sebab dia bukan suruh terangkan fungsi. Dia nak terangkan fungsi struktur dia. Struktur maksudnya luaran dia. Contohnya, sel darah merah tidak ada nukleus. Ataupun sel darah merah bentuk dwi cekung. Biconcave disc shape.
So, itu adalah struktur, sifat dia, luaran dia. Lepas tu baru kamu kaitkan dengan fungsi. So, struktur ada markah, fungsi ada markah. Fungsi, kenapa tak ada nukleus? Supaya dia punya jumlah luas permukaan, the total surface area cukup tinggi untuk angkut oksigen. Jika nampak kebanyakan kamu, terus skip pergi tulis ini. Kamu tahu ini sel darah merah, bagus. Kamu tahu dia untuk angkut oksigen. Cuma poin dua poin yang depan tu hilang. Jadi susah mau dapat 4 markah tinggi lah. Semua orang majoriti dapat 1 markah. So saya rasa kerana teknik menjawab itu belum lagi ada. So kita nak latih benda tu. Soalan bandingkan sistem peredaran. Kamu boleh buat jadual. Untuk pastikan kamu memang ada bandingkan, kamu boleh buat jadual. Lepas tu sini letak sistem peredaran P, sini letak Q. 2 ruang sahaja. So sini kamu boleh tulis yang ikan P contohnya mempunyai 1 atrium, 1 ventricle. Mempunyai 1 atrium dengan 1 ventricle. Lepas tu untuk Q, dia ada 2 atrium dengan 1 ventricle. Perbandingan yang kedua dan seterusnya. Buat macam ni kamu garanti sedang membanding. Kalau tulis perenggan, risikonya ialah nanti tidak pergi bandingkan dia. Nanti cerita P sendiri, cerita Q sendiri, hilang markah 10 markah. So, boleh buat jadual, tapi jadual mesti 2 ruang. Supaya nanti dalam sini kamu akan tulis ayat yang lebih lengkap. Kalau kamu buat 3 ruang, mungkin dekat tepi ni nanti kamu tulis ada, tak ada. Macam tu tak boleh. Mesti buat yang 2 ruang. So, ini teknik yang cikgu nak tahu. Nak kamu tahu untuk yang hari Selasa nanti. Last sudah. Budak cedera. Budak cedera dia mengalami pendarahan berpanjangan. So, ramalkan akibat. Sekali lagi, ini soalan nada negatif. So, kamu perlu tahu budak cedera, kalau darah boleh beku, apa tujuan beku? Satu ialah tak nak hilang darah. Kan? Tujuannya, pembekuan. Tidak mau kehilangan darah. Kedua, kita tak nak bakteria masuk. Tak nak jangkitan. Kita tidak mau ada jangkitan. So, sekarang akibatnya, kalau tak ada pembekuan darah, then you reverse the thing. Kalau pembekuan darah tidak berlaku, maka akan kehilangan darah yang banyak. Jangkitan akan berlaku. Bakteria akan masuk. Kamu reversekan teori ini, maka boleh skor 6 markah ini dengan mudah. Okay? Saya rasa itu saja. Cukup. Okay, untuk yang hari Selasa nanti, soalan objektif, cikgu akan bagi satu link untuk kamu isi jawapan dalam itu. Dia macam kertas OMR yang ada ABCD itu. Tapi dekat online, kamu klik jawapan saja. Kamu jawab dekat kertas soalan dulu. Nanti kamu klikkan jawapan ke dalam link yang cikgu bagi itu. Untuk memudahkan analisis soalan. Supaya cikgu tahu soalan mana yang membunuh anak murid saya. Lepas tu untuk soalan struktur semua ni kamu jawab pada kertas ujian lah. Sebenarnya kalau macam Rasha dia mau type macam ni pun boleh. Cikgu boleh saja semak dekat online. Ada yang berminat nak cuba jawab online? Boleh PM saya. Nanti saya post dekat Google Classroom. Nanti kamu pergi universiti. Macam ni lah kamu buat assignment. So Rasha dia guna handphone dia. Dia boleh install Word dan buat assignment macam ni juga. So, kalau kamu rasa teringin nak cuba, boleh. Kalau nak guna kertas ujian pun boleh. Cikgu tak ada halangan untuk itu. Right, so cukup untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi luangkan hujung minggu untuk lepas sekejap dengan cikgu. Right, good luck everyone for exam. Bye-bye. Thank you, Madam. Ya, terima kasih. Madam. Bye. Thank you, Madam. Bye, Isabel. Bye, Miru.